Halo, selamat petang semua. Saya Cikgu Benny. Hari ini saya nak berkongsi tentang macam mana kita nak menggunakan Google Classroom berdasarkan 3 agenda yang berikut. Seperti video yang lepas, kita dah tahu macam mana kita nak bina kelas, macam mana kita nak invite pelajar kita. Sekarang kita nak memberikan tugasan atau memberikan kerja kepada pelajar melalui Google Classroom. Oleh itu, ada 3 agenda yang kita kena habiskan pada video ini. Pertama, bagaimanakah kita berkongsi bahan dengan pelajar. Kedua, bagaimanakah berkongsi bahan yang sama dengan kelas yang berbeza. Maksudnya, mungkin saya ajar 3 kelas dalam satu tingkatan. Maka saya nak berkongsi bahan yang sama kepada kelas yang berbeza ini. Adakah saya perlu buat 3 kali? Tak perlu. Sebenarnya ada satu trik yang sangat senang. Yang ketiga, bagaimanakah kita menyusun bahan secara sistematik. Kalau kita ada banyak topik, macam mana kita nak susun bahan kita? So, video ini akan mengajar berdasarkan tiga-tiga agenda ini. Marilah kita tengok Google Classroom. So, saya masukkan kepada Google Classroom saya. Baik. So, ini adalah Google Classroom saya. Sebagai contoh, saya ada 3 kelas fizik dalam tingkatan yang sama. Fizik 5 STT, Fizik 5 ST, dan Fizik 5 Saiz. Okey, ini sebagai contoh. Sekarang saya tekan Fizik 5 Saiz. Dan dekat sini, share something with your class. Sekarang saya nak berikan arahan kepada pelajar saya untuk menyiapkan satu tugasan. Hai, pelajar, sila download latihan yang dilampirkan dan print kemudian tampal dalam buku latihan. So di sini saya buat attachment add file. Select files from your device, maksudnya saya upload daripada laptop saya. So saya carikan mana saya punya bahan. Okey, contohnya 4.1 keseimbangan terma. Okey, saya uploadkan. So ini adalah latihan. Okey, selain itu mungkin saya nak bantu pelajar melalui nota PowerPoint. So saya lampirkan PowerPoint. Saya uploadkan PowerPoint supaya pelajar boleh rujuk. Oleh itu sebenarnya apa-apa jenis bahan, gambar, PowerPoint, PDF, semua jenis file boleh di-upload dalam sini. Okey. So mana-mana satu je. Selain itu mungkin saya nak bantu pelajar melalui video. So saya dapat carikan video ini, saya cuba uploadkan link untuk video. Okey. So saya add-kan dan kemudian saya boleh post. Ada 2 cara untuk post. Satu, saya boleh post dengan serta-merta dan satu lagi mungkin saya nak jadualkan supaya contoh saya mahu pelajar dapat tengok post ini mulai hari esok pukul 8. So saya boleh schedule. Oleh itu, bila saya dah buat schedule, mana saya tak payah post lagi pengumuman ini. Sebenarnya saya terus jadualkan, saya dah rancang, pelajar boleh terus tengok, saya tak payah masuk lagi Google Classroom pada hari esok. Baik, so saya post sekarang. Okay, so selesai agenda 1, saya dapat kongsikan bahan kepada pelajar. Okay, kalau saya nak postkan benda yang sama kepada pelajar-pelajar lain di kelas yang berbeza. So macam mana saya nak buat? Okay, contohnya, saya mahu pergi ke 5ST. Okay, kelas 5ST saya mahu buat benda yang sama. Okay, sebenarnya anda boleh nampak dekat sini ada reuse post. Saya tekan reuse post ini. Saya nak gunakan post 5 size. Okay, contoh saya nak guna 5 size. So dekat sini saya tekan, saya reuse. Okay, saya dah reuse. Maksudnya saya guna semula post ini. Okay, so dengan bahan-bahan semua yang sama. Okey, sebenarnya saya boleh
tekan kelas-kelas lain. Contohnya saya nak share kepada kelas 5ST dan 5STT. So saya klikkan dua-dua ini, saya postkan. Dan sekarang kelas yang lain ada juga post yang sama. So agenda 2 dapat selesai. Dan sebenarnya kalau kita perasan, masalahnya kalau kita selalu postkan semua bahan, pengumuman dekat sini, lama-kelamaan selepas 2-3 bulan dia akan nampak banyak sangat post. Dan dia susah untuk kita cari semula. Kalau saya nak carikan topik satu, di manakah saya boleh cari? So oleh itu, saya akan ajar cara satu lagi untuk susunkan kita punya topik. So sebenarnya dekat sini ada classwork. Classwork adalah tempat untuk kita susunkan bahan kita. So kita tekan create dan kita boleh assignkan assignment, quiz, question, material ataupun reuse post. Okey, untuk sekarang saya akan mengajar cara untuk susun topik. Contohnya topik pertama adalah 1.0 pengenalan kepada fizik. Saya buatkan topik. Yang kedua, daya dan gerakan. Ketiga, daya dan tekanan. Baik, so sebenarnya saya boleh susun ikut nombor. Saya boleh susunkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Oleh itu, bila saya dah buat topik, saya boleh post atau sharekan bahan melalui topik-topik berkenaan. Contohnya, saya nak kongsikan bahan yang sama. Alright, sekarang contohnya 3.1. Tekanan. So saya sekarang kongsikan file. Contohnya saya ambil satu file. Contohnya saya ambilkan satu file. Saya boleh buat sharekan apa-apa jenis file. Saya boleh sharekan YouTube, sharekan apa-apa link dekat sini juga. Kemudian saya boleh tuliskan arahan saya dekat sini. Sila download dan printkan latihan dan tanpa dalam buku latihan. Saya boleh buat description dekat sini. Baik, sekarang cara yang senang adalah saya boleh sharekan kepada 3 kelas ini. Nampak tak? Saya boleh share kepada 3 kelas ini. Saya tak perlu buat 3 kali. Dan saya assignkan topik. Contohnya, topik ini adalah bab 3. Saya terus masukkan ke dalam sini. Dan akhir sekali saya post. Bila saya dah post, oleh itu pelajar boleh terus rujuk daripada sini untuk carikan nota mereka ataupun latihan mereka supaya nampak lebih sistematik. Of course dekat sini dia juga akan appear timeline, iaitu saya telah buat sharing bahan pada pukul berapa. Kalau kita tengok kelas lain pun ada juga topik yang berkenaan. So kalau kita cuba tengok satu contoh. So ini adalah kelas-kelas saya yang ada. Dan kalau saya pergi ke kelas fizik tingkatan 4. Dan saya sebenarnya telah susun ikut topik bab 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan sebenarnya bahan-bahan daripada sini sama dengan bahan-bahan dekat grup yang lain. Saya cuma reuse dengan post yang sama saja. Jadi saya harap video ini dapat bantu cikgu untuk berkongsi bahan secara sistematik kepada pelajar-pelajar. Itu sahaja. Terima kasih.